Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayang daripada saya, Teacher Suraya. So, saya harap semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Okey, untuk video hari ini kita akan sambung untuk bab pertama matematik tingkatan 1, iaitu yang bertajuk nombor nisbah. Okey, nombor nisbah ni macam dia punya sub-sub topik dia banyak sikit lah. Dia ada macam yang ni ada 5 bahagian lah dekat bawah tajuk nombor nisbah ni. Tapi untuk video hari ni teacher akan cover bahagian pertama saja, iaitu integer. So untuk make sure awak faham the whole bab, make sure untuk follow kita punya e-tuition supaya dapatlah belajar yang next sekali. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan pelajaran. Okay, sekarang kita start dengan integer. Ingat tajuk pertama ni adalah pasal integer. Okay, sebelum kita discuss pasal integer, saya nak ceritalah sebenarnya nombor yang kita belajar matematik hari-hari belajar ni, dia sebenarnya kita boleh kelaskan kepada nombor negatif dengan nombor positif. Mungkin masa kita UPSR hari tu kita belajar nombor positif saja. Nombor positif tu yang nombor lebih daripada kosong. Macam mana? Macam 1, tak nampak pula. 1, 2, 3/4, 7.1. Itu adalah nombor positif. Sebenarnya nombor positif ni dia kat depan dia ada macam simbol tambah tau. Ni sebenarnya simbol tambah untuk nombor positif. Macam ni. Positif 1, positif 2, positif 3/4, positif 7.1. Okey, itu sebenarnya nombor positif kita macam dia ada bentuk tambah kat depan dia, tapi dia macam kalau kita tak tulis pun tak apa. So yang macam mana awak nampak hari ni kan, macam orang tulis nombor 1, tu sebenarnya yang tak ada simbol kat depan tu maksudnya itu nombor positif. So tak kisahlah nak tulis ke tak tulis ke, dia macam masih dikategorikan sebagai nombor positif. Nombor positif tu adalah nombor yang lebih daripada kosong. Okey, lepas kosong berapa? 1, 2, 3/4 ni semua lebih daripada kosong. Okey, di sebaliknya ada nombor negatif pula. Okey, nombor negatif tu adalah nombor yang kurang daripada kosong. Okey, contoh nombor negatif, Cici bagi negatif 8 contohlah ya, ataupun negatif 10. Boleh jadi juga negatif 1/9, negatif 2.1. Yang ni adalah nombor-nombor bila dekat depan dia macam ada bentuk tolak tau. Yang ni wajib mesti kena tulis. Kalau tak tulis tu kira macam tak jadi. Bila kalau tak tulis tu dia jadi macam nombor positif lah. Negatif, contohlah negatif 1 dengan positif 1 adalah nombor yang berbeza. Dia ada dua nombor yang berlainan. So kalau kita tak tulis negatif ni, kita buat macam ni je, macam tu je, itu maksudnya dah jadi positif 1. So bukan negatif 1. So kalau tulis nombor negatif, pastikan je sayang, pastikan awak semua tulis tanda macam tolak kat depan tu, kat depan dia nombor 1 tu. Okey, itu yang dikatakan nombor negatif. Nombor kalau perpuluhan pun negatif, kalau pecahan pun negatif, kalau nombor bulat pun negatif pun boleh jadi. Okey, mungkin macam tak clear kan macam mana nombor negatif dengan nombor positif ni sebenarnya. Okeylah, cerita kat sini. Okey, teacher cerita dalam garis nombor lah. Mungkin awak macam pernah nampak garis nombor macam ni kan. Okey, yang ni adalah nombor kosong. Okey, ni nombor kosong. Okey, lepas kosong ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya lah. Boleh juga sampai 100 ke macam ni. Okey, yang ni semua nombor yang lebih daripada kosong. Maksudnya inilah nombor positif. Boleh juga ada kat depan ni ada tambah ke, pun boleh juga. Bentuk positif ni tau. Okey, yang tu untuk nombor positif. Makin lama makin ke kanan,
makin ke kanan nombor ni makin besar. Kalau untuk negatif, dia macam terbalik daripada nombor positif. Kalau negatif kan, kat sini dia akan mulakan dengan negatif 1. Kat sini dia akan jadi negatif 2. Kat sini dia akan jadi negatif 3 dan seterusnya. Okey, semakin ke kanan, ke kiri, kalau dalam garis nombor ni semakin ke kiri, maksudnya nombor dia semakin kecil. Semakin kecil. Ini nombor positif, nombor negatif negatif. Macam dulu kan di PSR kita belajar nombor yang ni je, yang positif je, yang kosong dan ke atas je. Okey, bila dah masuk sekolah menengah kita jadi banyak lagi lah belajar kan. So kita belajar pula nombor negatif. Okey, macam saya cakap, bila semakin ke kiri, nombor tu adalah semakin kecil. Maksudnya bila makin ke tepi sini makin kecil. So kita boleh tahu bahawa 2 ni lagi kecil daripada negatif 2 ni adalah lagi kurang daripada negatif 1. Negatif 3 ni adalah lebih kurang daripada negatif 2. Okey, terbalik. Bila tadi positif 1 dia adalah positif 2 dia adalah lebih banyak daripada positif 1. Maksudnya makin bertambah. Kalau yang dekat sini semakin jauh berkurang. Boleh? Okey. Itu cerita pasal nombor. Nombor boleh jadi nombor negatif, nombor positif. Ada satu lagi pelajaran kita hari ni, iaitu pasal integer. Integer tu apa? Okey, integer ni khas untuk nombor apa-apa nombor. Boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Tapi nombor tu mesti nombor bulat sahaja. Nombor bulat macam mana? Inilah negatif 1, negatif 2, positif 1, positif 2, positif 100, negatif 100. Macam tu. Dia tak boleh nombor macam negatif 7/8. Tak boleh. Ini tak boleh. Negatif 5/2. Ini pun tak boleh. Ini tak boleh. Kalau nombor positif pula, dia kata, kalau contohnya nombor kat sini dia kata positif 8/1. Yang ni bukan integer. Sekarang ni kita nak kenal integer. Okey. Kalau negatif positif 7/6. Yang ni bukan integer. Lagi satu, nombor yang kosong ni. Kosong ni macam mana? Kalau nombor kosong ni, kosong dia special sikit. Dia bukan negatif, dia bukan positif, tapi dia adalah nombor integer juga. Okey, so basically kita boleh faham bahawa nombor integer mestilah nombor bulat yang boleh jadi positif ataupun negatif. Okey, clear? Itu pelajaran kita hari ini. Okey, integer boleh jadi negatif dengan positif, tapi wajib nombor bulat. Okey, next. Okey, sekarang cerita sikit pasal integer. Okey, integer ni kita boleh tunjuk dia macam dia punya kedudukan positif negatif ni dalam bentuk garis nombor. Okey, ni dekat belakang sini yang teacher dah tulis ni adalah garis nombor. Garis nombor dia ada dua jenis. Dia boleh jadi yang macam melintang ni kita panggil sebagai mengufuk. Lepas tu yang menegak ni kita panggil sebagai mencacang. Okey, satu benda pasal kat sini adalah kita kena tahu kalau nombor tu belah kanan, maksudnya belah atas ni, atas daripada kosong ni, semakin ke kanan lagi, itu menandakan nombor tu semakin besar. Maksudnya kalau contohnya lagi jauh-jauh macam kat sini 3. Kita tahu 3 ni antara nombor yang paling besar, paling kanan sekali. Itu maksudnya dia adalah nombor yang terbesar antara nombor-nombor yang ni. Satu lagi, kalau untuk integer negatif, belah negatif ni kan belah kiri. Okey, belah kiri ni nombor yang paling hujung sekali kat sini adalah negatif 3. Yang tu bermaksud negatif 3 adalah nombor yang terkecil antara semua nombor kat sini. Yang tu kena tahu. Kita kena tengok, kalau kena ingat, sentiasa ingat, kalau kanan positif nombor makin besar. Kalau kiri negatif, integer negatif, makin lama makin jauh, maksudnya makin ke kiri maksudnya makin kecil. Okey, samalah untuk mencacang ni. Kalau mencacang, ingat, kalau makin ke atas nombor dia, kalau dia buat tegak sini,
makin ke atas adalah nombor dia semakin besar sebab dia adalah nombor positif. Kalau yang kat bawah ni semakin ke bawah, maksudnya nombor dia semakin kecil. Okey, ingat, kalau nombor positif antara dia ada dekat atas ataupun ada dekat kanan. Kalau untuk integer negatif dia antara ke bawah ataupun ke kiri. Okey, contohlah kalau kat sini soalan dia kata antara nombor-nombor yang ni nyatakan nombor yang integer yang terkecil. So integer terkecil ini kat sini adalah negatif 3. Kalau integer terbesar, tadi teacher cakap terbesar macam mana kita nak tengok? Yang nombor yang paling kanan yang ada kat sini. So dia adalah nombor 3 ataupun positif 3. Terpulang lah nak tulis tambah yang simbol tambah ni, nak tulis ke tak nak. Kalau tak tulis pun tak apa. Maksudnya kita dah tahu yang tak ada simbol kat depan ni itu dah nombor positif. Tapi kalau negatif wajib tulis, wajib. Okey, kalau tak tulis nanti jadi salah. Sebagai contoh, okey, kita ada satu soalan dekat sini. Dia kata, kenal pasti bagi nombor-nombor di bawah sama ada nombor negatif atau nombor positif. Okey, kita buatlah kat sini nombor positif. N ni maksudnya nombor ya. Nombor negatif. Okey. Okay, so tengok first kali negatif 3. Kita tahu dia ada tulis kat bawah tu negatif 3. So tulislah yang ni jawapan untuk nombor negatif. So negatif 3. Yang ni 10 ni. 10 ni tak ada tak ada tanda apa-apa kat depan dia. So bila tak ada tanda kat depan tu kita tahu itu adalah nombor positif. So kat sini tulis 10. Okay. Next. Positif 6. Kan ada tulis tambah kat depan tu. So yang ni adalah positif. Negatif 1/8. So yang ni nombor negatif 1/8. Positif 2.34. Positif 2.34. Yang ni 0.95 dan last sekali negatif. Okey, kat sini lah negatif. Negatif 2/9. Okey. Yang ni bila ditanya kalau nombor negatif. So nombor negatif boleh jadi apa-apa. Boleh jadi nombor bulat, boleh jadi nombor pecahan, boleh jadi nombor perpuluhan. Tapi bila dia cakap integer negatif ke integer positif ke, so itu mesti wajib nombor bulat sahaja. Contohlah kalau teacher tambah soalan dekat sini, dia kata daripada nombor positif tu bulatkan integer positif. So siapa integer positif? So yang ni lah integer positif, yang ni pula integer positif. Lepas tu kalau negatif kita tandakan integer negatif. Kenapa yang ni bukan? Kenapa 2.34 tak dapat jadi integer? Sebab dia adalah nombor perpuluhan macam tadi. So maksudnya awak dapat bezakanlah apa beza nombor negatif, nombor positif dengan integer negatif, integer positif. Okey, ingat nombor bulat sahaja, Okey. Next. Okey, so sambung untuk soalan seterusnya nombor 2. Soalan dia kata, wakilkan nombor negatif 4 hingga 2 dalam garis nombor mengufuk. Tadi ingat tak saya cakap mengufuk tu macam mana? Yang menegak ke yang melintang? Kalau yang mengufuk dia cakap, so kita kena buat melintang macam ni. Kalau dia kata mencacam baru buat tegak. Okey. So kalau dia kata wakilkan nombor negatif 4 sampai 2. Positif 2. So, buatlah macam ni. Okey. So, mula-mula buat kosong. Kosong kan macam tengah-tengah lah. Macam tu kita nak membezakan negatif dengan positif. So, buatlah kosong dulu. Lepas tu dia kata negatif 4 sampai 2. So, sebelah kosong ada 1. Sebelah 1 ada 2. Okey, ni selesai. Sampai nombor positif 2. Lepas tu kalau nak buat sampai negatif 4, mula-mula negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Macam tu saja, senang. Okey? Boleh ya? Okey, next.
nombor 3. Dia kata, adakah penyataan negatif 2 adalah lebih kurang daripada negatif 12? Macam mana? Negatif 2 dia kurang, adakah dia kurang ke lebih daripada negatif 12? So kalau bagi teacher, sebab kita macam baru lagi belajar nombor negatif positif ni kan, untuk bagi kita memudah faham kan, so kita buat nombor negatif 2 sampai negatif 12 tu dalam bentuk garis nombor. Baru kita bisa boleh nampak kan. Okay, so ini saya padam dulu. Okay, yang nombor 2 tu dah siap. Okay, so sekarang nombor 3. Negatif 2 sampai negatif 12. So sebab dia kata dua-dua nombor negatif, so kita kena pastikan kita punya nombor tu semakin ke belah kiri, semakin ke kiri. So yang ni kosong lah, kosong, negatif 1, kosong, negatif 1, negatif 2. So sambung, 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Buruk pula tulisan teacher ni. Negatif 7, negatif 8, negatif 9. Minta maaf lah, conteng buruk pula. Negatif 10, negatif 11, negatif 12. Okey, bolehlah ni. Okey, so dia kata bandingkan negatif 2 dengan negatif 12. Okey, yang ni negatif 2, kat sini negatif 12. Ya Allah, tertinggal bentuk negatif ni, simbol negatif. Okey, so dia kata 2 ni kurang ke lebih daripada 12? Okey, macam saya cakap tadi, kalau semakin ke kiri maksudnya nombor tu adalah semakin berkurang. Okey, kalau kita bergerak ke sini, so makin lama nombor tu semakin berkurang. Berkurang. So kita tahu maksudnya 12 patutnya adalah lagi kecil daripada 2. Tapi penyataan tu dia kata negatif 2 adalah lebih kurang daripada 12. Maksudnya dekat sini penyataan dia adalah salah. Okey, sebab kalau semakin ke kiri, kita tahu nombor dia semakin kurang. Negatif 2 ni lagi besar daripada negatif 12. So cakaplah negatif 2 adalah lebih besar dari negatif 12. Okey, siapa yang duduk belah kanan, dia akan jadi nombor besar. Siapa yang duduk makin ke kiri, dia akan jadi nombor yang kecil. Okey, ingat? Okey, boleh yang tu siap. So next, nombor 4. Dia cakap kat situ, susun dengan tertib menaik nombor di bawah dan nyatakan integer terbesar. Ya Allah, saya tak tulis pula nombor dia. So next, nombor 4, dia kata kat situ, susun dengan tertib menaik nombor di bawah dan nyatakan integer terbesar dengan integer terkecil. So kita buat dah. Teacher tulis balik nombor. Takut tak nampak pula kat bawah tu. Negatif 1, 4, 1, 7 dengan 0. Okey. So bagi nampak, kita buat dalam garis nombor macam ni. So seperti saya cakap, yang memisahkan antara positif dengan negatif adalah 0. So kita buatlah 0 dulu, senang kan? 0. Okey. So habis kita buat yang nombor positif dulu. Kat sini nombor positif ada 4, 1, 4 dengan 1. Buruk pula. 4 dengan 1. So lepas 0, 1. Lepas 1 boleh buat 4. Okey, yang positif dah siap. So lepas yang negatif 3, negatif 1, negatif 6, negatif 7. So lepas 0 dia negatif 1. Sebelum 0 adalah negatif 1. Sebelum negatif 1 negatif 6. Sebelum negatif 6, negatif 7. Okey, lepas tu dah siap ke belum ni? Belum, dia kata suruh tulis dalam tertib menaik. So kalau tertib menaik, maksudnya kita ambil daripada kiri ke kanan. Sebab yang kiri ni nombor kecil kan. So mestilah kalau nak buat tertib menaik, kita start dengan nombor yang paling kecil. So tertib menaik lah, kita tulis
tertib menaik. Susunan tertib menaik. Kita mula ya. -7, -6, -1, 0, 1 dan 4. Lepas tu dia kata integer terbesar. Integer terbesar adalah, so yang paling terbesar adalah mesti yang paling duduk yang paling kanan. So 4. Integer terkecil, maaflah buruklah tulisan. So yang paling kecil adalah nombor -7. So daripada sini kita boleh tahu, kita kena macam boleh ingatlah yang kiri kecil, kanan besar. Semakin ke kiri nombor paling yang paling kecil, semakin kanan adalah nombor tu yang paling besar. So apa yang penting dalam bahagian subtopik yang ni adalah kita kena tahu, kita kena pandai bezakan apa itu nombor positif, negatif. Apa itu integer, negatif, positif. Jangan lupa kosong pun integer juga, tapi dia special lah dia tak kisah dia positif ke negatif ke, tapi dia pun antara nombor-nombor integer. Okey. Untuk next video insya-Allah kita akan sambung untuk operasi tambah tolak bahagi darab. Okey kan dah belajar integer kan? Integer ada nombor negatif, nombor positif. Sebelum ni kita belajar tambah tolak macam nombor yang biasa kan. Tapi bila ada positif dengan negatif, bila ada negatif dia special sikit cara tambah tolak bagi darab dia. Since hari ni kita dah belajar lah macam mana kita nak faham apa itu nombor negatif, apa tu nombor positif, apa itu integer, macam mana nak susun besar ke kecil ke kan. So untuk next video kita akan belajar dia punya operasi asas. Kan tadi saya cakap tadi ada lepas subtopik 1.1 integer, subtopik seterusnya adalah operasi asas. Kata pun belajar matematik kan, mestilah ada tambah tolak bahagi darab, mesti punya ada. So tadi dah belajar nombor negatif. Nombor negatif punya tambah tolak bahagi darab, operasi asas dia ada special sikit lah. Dia macam ada macam sifir-sifir dia sendiri. So kalau nak belajar kena make sure untuk follow lah next video. Hari tu kan kita masa sekolah UPSR, masa sekolah rendah dah belajar macam mana nak belajar tambah tolak bagi darab untuk nombor positif, nombor yang biasa kan kita belajar. So sebab kita dah masuk sekolah menengah, sekarang dah besar, kata 1, so mestilah upgrade apa yang kita belajar. So sekarang kita belajar untuk nombor negatif pula. So jangan lupa follow kita punya social, kita punya Instagram, subscribe, like and share eTution. Okay, itu sahaja daripada saya, Teacher Suraya. Terima kasih. Anything, anytime, anywhere. Bye bye.